Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan puja dalam milik Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya. Nikmat kesihatan, nikmat yang dapat kita kumpul pada pagi yang mulia ini pada Yaumul Jumaah, hari yang paling baik dalam satu minggu, untuk sama-sama mendirikan salat fajar berjemaah. Kemudian ditambah lagi suatu nikmat dengan adanya suatu majlis yang dinamakan majlis zikrullah atau majlis ilmu, yang kami hormati Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para wakil-wakil pihak majlis, para guru-guru yang telah banyak membimbing jemaah-jemaahnya di sini, para bapak-bapak, ibu-ibu muslimin dan muslimat rahimahullah. Kami rombongan daripada Kuala Lumpur, daripada Petaling Jaya, jemaah daripada Al-Qadim, rasa sangat bersyukur pada Allah dapat kesempatan untuk bertemu dengan jemaah-jemaah di masjid ini, dan juga pimpinan daripada Al-Islah yang tidak asing kepada semua jemaah orang Islam daripada Palestin ini, yang senantiasa memikirkan bagaimana untuk memperkuatkan kedudukan, kepahaman dan memperluaskan kesedaran umat Islam khususnya di negeri Perlis tentang bagaimana pentingnya kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih sahaja. Ini satu nikmat tambahan di negeri Perlis yang sangat terkenal, ya. Bukan hanya di Malaysia tetapi terkenal di mana-mana saja, sehingga bila orang bertanya pada saya tentang kedudukan amalan orang Islam di Malaysia ini bagaimana, saya juga akan mengatakan dalam Malaysia ini yang sangat unik hanya satu negeri saja, iaitu negeri Perlis. Yang mana negeri ini walaupun dia kecil tetapi cara mereka beragama, cara mereka beribadat, mereka mengikut standard yang universal, standard yang global, tidak lokal, ya. Dia tidak lokal. Artinya dia tidak ikut agama ataupun dia tidak mau supaya agama ikut dia, dia ikut agama. Kawasan-kawasan yang lain mau beragama juga, tapi agama ikut Allah masing-masing. Itu perbezaannya, iaitu orang yang mengikut agama ataupun orang yang mau agama mengikut mereka. Bila kita kata kita ikut agama, artinya agama ini milik Allah. Apa saja yang kita ingin perkatakan tentang agama ini, apakah jenis amalan yang kita nak beramal atas dasar agama, mesti ada panduan daripada agama itu sendiri. Contohnya kita tahu agama itu milik Allah.
Allah sendiri telah berfirman 1400 tahun dulu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allah telah berfirman pada hari yang Allah wahyukan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW di Padang Arafah, bahawa agama ini telah Allah sempurnakan. Allah telah cukupkan agama ini buat kamu. Bila Allah sebut dia telah sempurnakan, artinya agama ini tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Baru kita kata sudah perfect. Dan apa keperluan kita orang beragama dalam hidup di dunia sampai akhirat sudah cukup. Panduan-panduan itu sudah ada. Dan Allah berfirman, agama ini saja yang dia redha. Wa raditu lakumul islam dinan. Artinya agama yang kita buat sendiri, kita tambah sendiri, Allah tak redha. Yang dia redha agama yang dia telah sempurnakan sendiri. Itu maksud ayat yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang kami hormati, perkataan yang kita akan sentuh pada pagi ini tentang zikir yang bagaimana yang sangat disenangi, disukai oleh Allah Rabbul Alamin. Pertama sekali, sangat penting bagi umat Islam bila menyebut suatu kalimah yang ada kaitan dengan Islam, dia mesti faham istilah kalimah itu. Zikir, apa arti zikir? Kita lihat apa yang Allah sebut dalam Quran tentang zikir. Pertama, Allah berfirman, inna nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan zikir dan kami akan menjaga, memelihara zikir ini. Apa itu zikir dalam ayat ini? Apa maksud zikir dalam ayat ini? Al-Quran. Kadang-kadang Allah guna kalimah-kalimah yang berbeza tentang Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah sebut itu kitab. Ada kalimah yang diguna oleh Allah, Quran, kitab. Kitab artinya sesuatu yang tertulis, termaktub, daripada kalimah kata. Bukan benda yang hanya ucapan-ucapan saja, benda yang telah ditulis. Begitu juga Allah berfirman, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran juga Allah namakan Quran. Kitab pun nama dia, Quran pun nama dia, Furqan pun nama dia, Huda pun nama dia. Zikir juga kembali pada Al-Quran. Jadi kadang-kadang Allah guna kalimah zikir dalam Quran, kadang guna Quran itu Quran, kadang Furqan, dan kadang juga Huda. Kemudian Allah berfirman lagi, aqimus salat li zikri. Ini kalimah zikir. Dirikanlah salat supaya kamu ingat pada Allah. Orang yang paling baik zikirnya ialah orang yang paling baik solatnya. Setengah orang zikir juga, semayang tidak. Ribu zikir dia. Segi perkataan, macam-macam perkataan itu juga boleh dinamakan zikir. Afdal zikr la ilaha illallah.
Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, yang sangat berharga di sisi Allah, yang mana nilainya lebih besar daripada dunia dan langit dan seluruh isinya. Ini kalimah la ilaha illallah. Semua harta kekayaan kita, kuasa yang kita miliki, anak-anak kita yang begitu ramai, tak dapat memberi manfaat kepada kita tanpa la ilaha illallah. Dengan ada la ilaha illallah, insya-Allah melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Bukan dengan wang ringgit, bukan dengan syahadah kita, diploma kita, tapi dengan la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam ibadat yang paling disukai Allah adalah solat. Sebab itu solat dijadikan tiang agama, asas agama. Sebab itu solat ini tak boleh dipisah dengan la ilaha illallah. Setiap kali seseorang solat, dalam tahiyat dia mesti mengucap dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat ini adalah asas kepada rukun Islam. Kalau satu orang solat tapi dia tidak bersyahadat, tak sah solatnya. Dalam syahadat telah ingatkan kita, la ilaha illallah, apa yang kita buat mesti lillah, untuk Allah sahaja. Kalau kita buat suatu ibadat ada niat udang sebalik batu, dunia dapat udang, akhirat dapat batu. Kalau kerana bukan kita niat kerana Allah. Cara dia niat dah betul. Semua orang selalu mempertikaikan niat. Itu pun banyak masalah. Niat saja sudah ada problem. Setengah orang kata niat ini mesti dilafaz. Siapa yang syaratkan niat mesti dilafaz? Ini urusan agama. Innamal a'malu binniyat. Kalau kata niat mesti lafaz, orang yang pertama akan lafaz Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia sangat mementingkan urusan niat. Hadis Bukhari yang pertama juga dibawa tentang niat. Tapi kalau ada dalil kata kena lafaz, lafaz. Tak ada masalah. Kita ini orang beragama, tak ada masalah. Kalau ada dalil ikut, selamat. Bukan kita nak gaduh dengan siapa. Tak dalil ikut, tak ada dalil tak payahlah susah-susah buat dalil sendiri. Bukan. Niat dah betul, cara nak mengerjakan ibadat mesti Muhammad Rasulullah. Kerana Allah dah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah perintah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia ingatkan umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu kata kamu sayang Allah, kena ikut siapa? Ini zikir dari Allah, peringatan dari Allah. Kerana arti zikir di sini peringatan. Quran itu peringatan. Jadi zikir ini Allah bagi tahu bahawa, ya Muhammad, kau kena beritahu pada manusia, siapa-siapa yang kata dia cinta Allah, dia mesti ikut engkau. Jadi kaifiat cara nak zikir yang paling afdal mesti ikut Nabi. Kerana tidak ada satu manusia yang lebih baik zikir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi zikir kuat, kita pun kuat, no problem. Tapi kalau dia pilih zikir yang tidak kuat, tak perlu sampai mengganggu orang lain, tak payahlah kuat-kuat.
Kecuali kita nak mengajar murid-murid kita, anak-anak kita, kita kena kuat. Kalau tak kuat, dia tak dengar. Nanti dia tak boleh belajar, dia tak dengar. Jadi sekadar untuk mengajar cara zikir, tak apa, kita kuatkan zikir kita supaya orang boleh ikut secara talaki. Cara sunnah Nabi secara talaki berarti dia baca, kamu dengar, lepas tu kamu baca, dia pula dengar, supaya apa yang dia sampaikan itu betul, kamu telah faham dan kamu mengikut. Sebagai contoh saja, kaifiat contohnya apa yang kita buat, alhamdulillah, agama ini luar biasa. Para jemaah muslimin dan muslimat, kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, agama-agama lain, kita tak akan jumpa sebagai mana ada dalam Quran dan sunnah Nabi. Apa juga yang Allah mahu kita lakukan, Allah tidak tinggalkan upacara itu pada kehendak kita. Dia utus seorang Nabi manusia, ajar kita supaya apa yang kita buat sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan utusan Nabi-Nya. Baru Allah sayang kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila ikut apa yang Nabi suruh kita buat, barulah Allah sayang kita. Saya dah sebut tadi, sebaik-baik zikir dalam Quran, aqimus solat li zikri, aqimus solat li zikri, dirikan solat. Kerana itulah zikir yang paling tepat sekali. Bukan zikir tanpa ibadat. Semua orang zikir, ibadat pun tidak. Dan sekarang pun banyak orang zikir lagi, bukan hanya mulut dia bergerak, satu badan bergerak pun zikir juga. Kalaulah Nabi begitu, kita begitu, tak ada masalah. Kalau Nabi lompat, kita lompat, tak ada masalah. Nak ikut Nabi. Kalau Nabi kata zikir lompat, zikir lompat. Tapi setengah orang dia main-main. Ayat Allah ikut pendapat orang, bukan ikut dalil dari Nabi. Kalau ada orang tertentu yang melakukan sesuatu pada awal-awal Islam, walaupun Nabi tidak tegur kadang-kadang, kerana awal Islam itu macam-macam benda boleh dilakukan. Dalam solat pun, waktu solat masih boleh cakap dengan orang lagi. Awal-awal solat itu, sudah solat, kalau orang yang datang lewat masbuk, tepi kita pula dia datang, dia bagi salam, kita boleh jawab. Dia boleh tanya khabar lagi, apa khabar. Dia boleh tanya ini rakaat ke berapa, kita pun boleh jawab rakaat kedua. Terus sambung supaya tak apa, tak batal. Awal-awal ibadat ini memang adanya macam-macam amalan yang diamalkan oleh manusia. Kerana apa? Kerana banyak benda yang belum diketahui oleh mereka, sehingga turunnya ayat Allah, waqumu lillahi qanitin. Bila kamu dirikan salat, kamu mesti dirikan dengan berqanitin, berqunut, beristiqamah. Berarti anggota badan tak boleh bergerak ikut suka hati, kecuali gerakan yang diajar oleh Nabi. Angkat tangannya waktu takbir, qiyamnya letak tangan kanan atas kiri atas dadanya. Sebelum rukuk angkat lagi, yarfa' yadaihi. Lepas tu letakkan kedua tangan genggam di lututnya. Siku-siku dikeluarkan, tidak ke dalam, supaya rukuk itu rata di belakang. Bangun daripada rukuk, angkat lagi tangan. Ini gerakan-gerakan yang dibenarkan, yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita bergerak.
Itu saja yang kita ikut. Selepas sudah turun ayat itu, ibadat semua umat Nabi begitu teratur, tertib, tenang. Tak ada gangguan-gangguan lagi, bisikan-bisikan lagi. Tak ada bacaan-bacaan selain daripada yang dibenarkan. Itu ibadat. Kalau orang kata, ada ayat Quran mengatakan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang ingat pada Allah, zikir pada Allah dalam berdiri atau duduk atau baring. Itu betul, ayat itu ada. Tapi jangan pula kata boleh juga lompat-lompat. Tak ada ayat lompat, tak ada. Ayat tentang zikir berdiri ada. Berarti waktu berdiri kita zikir, kita solat. Dan tak boleh solat dalam keadaan berdiri kerana keuzuran. Boleh lagi solat dalam keadaan duduk. Tengok masjid-masjid ini pun adanya kerusi, supaya kita yang dah tak boleh turun sujud, pakailah kerusi. Boleh berdiri, berdiri. Waktu rokok masih boleh. Sujud kita kena duduk, kerana memang tak boleh turun. Turun tak naik balik. Dia banyak masalah. Masih boleh sembahyang. Indah Islam itu. Buat menurut kemampuan. Tak boleh je duduk, boleh baring, baring. Tak ada masalah. Dibenarkan kerana dalam Quran ada. Tapi kalau ada lagi yang mengatakan boleh juga lompat, kalau ada dalil, no problem. Ya, orang muda pun lompat, tua pun kena lompat. Mungkin. Tapi bila you bandingkan dengan agama yang lain, macam-macam caranya. Tapi Islam itu, tahu saya lah, di mana-mana separuh dunia ini tersadap jalan. Tak pernah jumpa orang yang faham Quran dan Sunnah, yang ikut dalil beragama, berzikir dengan gerakan-gerakan yang melampau. Tak ada. Yang ada pagi-pagi bila saya belajar Tai Chi dulu, kita tahu kan Tai Chi itu apa. Orang Cina yang perkenalkan ya, gerakan-gerakan. Sebelum dia mulakan Tai Chi, dia ada Qigong dia. Qigong dia ada gerak tangan. Qigong dia ada. Tapi bukan ikut cara Nabi. Yang kadang kita terkejut tengok caranya. Nanti ada satu tok syekh duduk, yang muda yang tua pun datang, dia kena cium tangan dia tu. Cium-cium saja, dia ghostan. Kita panggil ghostan kan, polis. Dia reverse gear kan, dia reverse gear je. Macam orang dimasuk jin melompat. Ada yang lompat yang atas ke bawah, atas ke bawah. Ada pula yang akan lari sekeliling. Jadi kita pun terkejut juga kan. Wah, ini kalau begitu susah nak beribadat ni, nak zikir ni orang tua-tua ni. Bagaimana kalau dia tak boleh lari nanti? Bukan berarti zikir sudah tak betul, tak ikut Nabi. Tapi ala kulli hal, lihat apa yang Nabi ajar kepada kita. Saya yakin masyarakat umat Islam diberi kelebihan pada Allah kerana kita dapat mengamalkan ibadat kita ikut dalil yang sahih. Tidak secara taklid buta, tidak secara tanpa ilmu, tetapi kita beragama, beramal secara ittiba. Ittiba bukan taklid. Taklid artinya tanpa ilmu. Ittiba beramal mengikut dengan ilmu pengetahuan. Itu berbeza. Nabi kita Muhammad SAW pernah ajar umatnya satu zikir yang pendek, tapi mungkin semua dah hafal. Saya akan mula bacaan ini. Saya minta bapak-bapak semua ada sini sambung. Tolong sambung. Zikir ini boleh baca dalam salat, sebelum bagi salam, selepas tahiyat,
selepas kita ada innaka hamidun majid, selepas kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal, boleh baca. Atau boleh baca lepas solat. Ialah doa yang kita, zikir yang kita diajar Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika, kemudian wa syukrika, kemudian wa husni ibadatik. Alhamdulillah. Kita ulang sekali lagi. Allahumma, sambung. Korang dengar saya. Ibu-ibu langsung tak dengar. Allahumma a'inni ala wa husni ibadati. Ketika bila saya tanya, kita kena suara tinggi sikit. Ketika itu kita kena tinggikan suara, ya, supaya kita engage, ya, kita ambil bahagian. Apa maksud doa itu, zikir itu? Ringkasnya, Nabi ajar umatnya supaya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah saya, minta pertolongan dari Allah. Bantu kita buat apa? Allahumma inni ala dzikrika. Kita nak berzikir. Zikir itu baik. Itu pun Nabi ajar umatnya minta pertolongan dengan Allah supaya Allah bantu kita buat zikir yang Allah mau. Bukan sebarang zikir. Benda yang zikir itu baik, baik pun minta pertolongan Allah. Kita mau supaya zikir itu diterima Allah. Kalau kita buat zikir sendiri, ada ayat zikir barat pun ada. Pun zikir juga. You buatlah apa yang you suka kalau you nak buat. Tapi Allah letakkan syarat, ikut cara Nabi-Nya baru kamu benar-benar sayang kepada Allah. Dan Allah pun akan sayang kamu. Pernahkah Nabi ajar umatnya zikir 1000 kali? Ada tak? Ada tak zikir yang Rasulullah ajar 1000 kali? Siapa ingat? Ada tak? Zikir yang Nabi tetapkan number dia paling banyak berapa kali? Ya, 100 kali. Ada. Istighfar 100 kali ada. Yang lain ada juga. Selepas salat fardu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada yang ada number 33, yang ada 7, ada 10, 100, 1000 tak ada. Selepas 100 berapa nak zikir-zikir, jangan tetap angkanya. Bila nak tetap number dia kena ada dalil. Tak ada dalil, no number. Itu saja. Zikran kathiran, zikir yang banyak. Tapi orang yang nak tetapkan, macam nak berdakwah, Nabi tak tetapkan 4 bulan, kata tak. Dakwah lah, sejak lagi kita hidup berdakwah. Bila you tetap 4 bulan, ini ada masalah. Ini contoh saja. Zikrika, nak zikir pun minta Allah bantu kita supaya zikir itu sesuai. Contohnya nak salat, aqimus salat li zikri, mesti ikut Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Baru kita rasa tenang bila kita salat. Baru kita tak ganggu kawan-kawan kita sebelah kiri dan kanan. Kerana kita solat dengan betul, tak mengganggu orang, tak ada tashwish.
Kalau tidak, problem. Okay. Tenang. Mana-mana kalau tengok orang kalau beribadat tenang, itu ada ittiba' Rasul. Kemudian syukrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. You banyak bersyukur, Allah senang hati, Allah senang dengan kita, Dia sayang pada kita, Dia akan tambah lagi macam-macam rezeki dan keberkatan yang Allah takdirkan. Tapi kalau kamu tak mau bersyukur, itu hak kamu lah. Nak kufur nikmat, kufur lah. Nanti Allah berfirman, Dia akan tarik balik nikmat itu, dan nikmat itu akan bertukar menjadi nikmat, bala. Kekayaan tidak dapat mendekatkan kita pada Allah. Kekayaan menjadi kita orang ingkar kepada Allah. Ada juga kan? Waktu dia tak kaya, dia ingat Allah. Datang masjid, dah kaya, tak ada waktu nak ke masjid. Majlis ilmu pun sibuk. Waktu ada kuliah, dia pun ada perjumpaan yang lain. Business talk sana lah, sini kelab sini, kelab sana. Dia kenal kelab-kelab saja. Masjid ini dia tak kenal lah. Sebelum dia senang, dia ingat masjid. Dah senang, ini kekayaan yang tidak menjadikan dia seorang yang bersyukur pada Allah. Jadi dia kufur pada Allah. Sebelum dia ada kuasa, Masya Allah, dia sangat merendah diri, turun ke padang sini, turun ke padang sana. Bila dia ada kuasa, dia ada tak masa nak jumpa kita. Itu artinya kuasa yang tidak mendekatkan dia pada Allah. Kuasa yang tidak menjadikan dia seorang hamba yang bersyukur. Begitu dia ilmu. Setengah orang ilmu, dah ada ilmu, dah lupa nak beramal pula. Waktu dia kurang ilmu, amal cukup kuat. Bila dia berilmu, cakap lebih, bergaduh dengan orang, bertengkar dengan orang. Juga itu ilmu yang tidak menambah pendekatannya kepada Allah. Suka menghukum orang. Orang itu salah, orang ini tak betul, dia saja betul. Sehingga dia berani menghukum orang dengan akalnya, bukan dengan dalil. Kalau ada dalil, boleh juga kita kata you salah, bukan saya kata Tuhan salah. Ini Allah berfirman perbuatan Tuhan tak betul. Itu Nabi kata kau buat bid'ah, tak boleh. Ada dalil juga. Ini buat sunnah pun dia kata tak betul. Pelik tak pelik? Ini ilmu apa? Ilmu apa? Dia kata ilmu cinta Rasul. Hebat juga dia guna istilah ilmu cinta Rasul, majlis cinta Rasul. Tapi bila kita kata buat sunnah, dia kata tak betul. Bila kita buat benda yang salah, dia kata cinta Rasul. Bagaimana nak cinta Rasul buat apa yang Nabi tak suruh? Siapa lebih cinta Nabi dari sahabat-sahabat? Tak ada pun. Kita mana cinta Nabi lebih dari sahabat? Tak boleh banding dengan sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia punya pengorbanan, kasih sayang pada Nabi luar biasa. Isteri-isteri Nabi luar biasa kecintaan mereka pada Nabi. Tak juga isteri Nabi ajar ke siapa-siapa buat macam yang kita buat. Cinta Nabi dengan selawat, alhamdulillah. Selawat pun boleh jadi satu zikir. Tapi selawat ini pun, siapa suruh selawat ya tuan-tuan? Siapa suruh kita selawat? Agak ingat siapa suruh? Tok Guru.
Kalau Allah tak suruh, jangan buat. Buang masa ya. Tapi kebetulan Allah suruh. Dalam surah Ahzab Allah sendiri berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebab itu kita selawat. Tapi bila turun ayat itu, tengok sahabat-sahabat Nabi. Allahu Akbar. Ini orang yang benarlah sabda Nabi, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup satu zaman dengan Nabi, iaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Ini umat sami'na wa ta'na, dengar ikut, dengar ikut, tak ada tak ikut. Ini umat yang istimewa. Kita tak dengar ikut juga, dengar tak ikut pula. Terbalik kita. Orang ajar kata ini, Rasulullah ajar, kita tak nak ikut. Sahabat tanya Nabi, bagaimana nak selawat? Allah dah perintah kami selawat. Bagaimana nak selawat pada engkau ya Rasulullah? Baru Nabi ajar. Tengok, baru Nabi kena jelaskan. Turun ayat itu, bagaimana sekarang ayat ini? Turun ayat semayang, bagaimana nak semayang? Turun ayat puasa, bagaimana nak puasa? Mereka kena tahu. Kalau tidak, semua orang boleh puasa ikut kehendak masing-masing. Ya, ada yang puasa tak makan tapi minum. Dia kata puasa saya tak makan, minum air boleh. Ada juga. Ada saudara-saudara baru dulu, dia puasa tak makan tak minum tapi berasap. Kita kata, you puasa tapi nampak berasap. Saya tak makan pun, saya tak minum, mokok ya. Dia tak masuk, dia keluar, masuk sikit keluar balik, masuk sikit keluar balik. Puasa juga. Ada pula yang puasa ikut jam saja. Setengah orang yang kata saya puasa 3 jam. Ada setengah puasa ikut hari. Saya nak puasa seminggu saja. Kalaulah Nabi tak ajar, mungkin masing-masing akan buat cara dia masing-masing. Contoh saja. Tapi Islam tu cantik. Bila solat, Allah perintah Jibril ajar Nabi apakah bacaannya, berapa rakaatnya, bila mula solat, subuh ke berapa, zuhur ke berapa, subuh berapa rakaat. Kalau tak ada dari Nabi, mungkin kita akan buat waktu kita sendiri. Bukan? Mungkin kita kata subuh tak sibuk kan, kita buat 4 rakaat lah. Zuhur sibuk, banyak kerja, 2 rakaat. Kita tukar rakaat tu. Yang penting satu hari 17 rakaat. Kita boleh buat ikut suka hati kalau tidak ada contoh dari Nabi. Sama juga 17 rakaat. Mana boleh sembahyang subuh 2 rakaat, 4 rakaat. Kita pun boleh tanya, kenapa tak boleh? Dia kata memang Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang pun. Cantik ya, kita boleh. You selalu kata Nabi tak larang kan? Kalau Nabi tak larang, kenapa tak boleh buat? Nabi pun tak larang. Nabi tak pernah kata bahawa sembahyang subuh tak boleh lebih dari 2. Dia tak pernah cakap. Tengok mana ada hadis palsu pun ada. Tapi kenapa kita tak buat? Contoh dari Nabi tak ada. Bukan kita kata Nabi tak larang, ibadat ini tak boleh buat sehingga adanya dalil. Itu saja kaedah beragama. Urusan agama tak boleh cakap sesuatu, tak boleh buat sesuatu selagi tak ada dalil. Contohnya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, mana ada semayang? Tak ada semayang pun, mengucap ya. Jadi orang yang baik cukup. Selepas Isra dan Mi'raj baru datang hukum solat. Sebelum hijrah mana ada puasa? Tak ada puasa. Kerana puasa diwajibkan, diturunkan ayat tentang Ramadan selepas hijrah.
Contohnya, Nabi pun tak reka. Kalau tak turun hukum tu, tak sentuh bab itu. Ini yang katakan, nak bersyukur pun kita kena minta pertolongan Allah supaya syukur kita itu kena pada tempatnya. Setengah orang bersyukur selalu. Syukur, Alhamdulillah, 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 syukurillah. Tapi di waktu yang sama dia kufur. Dapat rezeki, Alhamdulillah. Bila orang minta sedekah, infak, kedekut bukan main. Satu macam yang bakhil. Tapi duit banyak. Ini tak syukur ni. Ini kufur nikmat. Kerana Allah bagi supaya kamu guna infak balik, dia tak infak. Allah dah perintah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Jangan lupa untuk berinfak, bersedekah. Setiap kali bila Allah bagi sesuatu, mesti ada satu bahagian kita serah balik untuk agama Allah. Tak ada. Sebab itu orang kaya tak pernah rasa puas. Betul tak Bapak? Kita ni ala qadar pun Alhamdulillah. Ya. Orang yang kaya tak pernah rasa puas. Dah juta, nak lagi tambah 1 juta. Kalau juta, sekarang nak lagi sudah sampai bilion, bukan juta saja. Kalau Allah bagi rezeki, tak apa. Asal yang halal, yang diredai Allah. Minta bantuan Allah. Wa husni ibadati. Nak beribadat pun minta supaya Allah bantu kita buat ibadat yang terbaik, bukan asal buat. Ini Nabi ajar kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman pada kita supaya kita beragama ikut wahyu, bukan ikut nafsu. Kita beragama ikut wahyu, tak ikut nafsu. Dan cara itu insya-Allah apa yang kita buat, zikir kita, ibadat kita, syukur kita, kerja kita, semua diterima Allah sebagai amalan salihan maqbulan indallah. Amal yang saleh yang diterima Allah Rabbul Alamin. Dalam Quran Allah tak sebut banyak amal. Dia kata amal saleh, ahsanu amalan, bukan aktsaru amalan. Nak tunjuk bahawa Allah pun memilih. Dia tak terima sebarang. Yang mana yang ikut Nabi, dia diterima. Yang mana tak ikut Nabi, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa beramal, bukan tak beramal, dengan amalan yang kami tak ajar, tak suruh, amalan itu rad, tertolak. Kita tak mau sia-sia amalan kita. Itulah harapan kami pada subuh hari ini, supaya kita faham kalimah apakah jenis zikir yang disukai Allah Rabbul Alamin. Kalau ada soalan, sekarang saya tengok jam 7:05 ya. Kalau ada soalan, saya bukalah untuk 3 soalan. Kong bapa kalau ada soalan dulu. Kong ibu pun boleh soalan, tapi ibu kebetulan mic-nya tidak ada. Kalau kawasan lain ibu-ibu pun ada mic-nya untuk bertanya ya. Kalau ada soalan dipersilakan. Fadhal. Naam. Satu lagi soalan ya, apakah kalimah-kalimah zikir ini boleh dilagu-lagukan ya. Kita tahu kalimah yang paling mulia di sisi Allah ialah kalam Allah, Al-Quran. Al-Quran boleh tak diteranumkan? Boleh. Dibaca dengan suara yang merdu, dengan tajwidnya, boleh, no problem. Yang adalah dalil supaya Quran itu dibaca dengan suara yang sangat menarik, tetapi yang dibenarkan. Jangan sampai bacaan itu lari daripada hukum tajwid sengaja.
Contohnya kita tahu kalimah Allah kita, tapi bila Allah 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 Allah, berapa lama itu? Allahu Akbar kita tahu. Allahu Akbar. Dari mana datang bar panjang itu? Contohnya. Jadi kalau kita nak lagu yang dibenarkan. Tapi jangan kita buat lagu sendirilah. Kerana kalau kita dah boleh buat lagu ala Perlis, nanti orang buat ala Kedah, nanti ala Kelantan, ala Terengganu, ala India, ala Pakistan. Oh, ini boleh Hollywood, boleh Bollywood, macam-macam boleh buat. Kalau you dah kata boleh, ini orang lain kata itu pun boleh. Tapi kita tahu zikir ini mencari ketenangan, kan? Paling cantik zikir itu kita dah faham, langsung kita tak perlu kuatkan suara pun. Sebelum kita tahu, kita belajar, kita kuatkan suara, confirm betul tak betul. Dia banyak dengan suara yang rendah, khufiyah. Kerana pertama Allah tak mau kita jerit-jerit, kecuali nak azan jeritlah. Itu pun boleh tak kita azan kerana hari raya? Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Azan tu bagus, ajak orang semayang. Boleh je azan waktu semayang mayat, semayang juga. Kenapa tak buat? Adakah Nabi larang? Kadang-kadang mungkin dalil dah larang, tak ada. Tapi kerana Nabi tak buat, jangan buatlah. Apa salah Nabi? Nabi dia lain, kita lain, betul lah. Memang kita dah lain. Tapi agama itu jangan kita ikut suka hati. Jadi kalau ada yang dibenarkan, kita amal. Kalau tidak, jangan kita tukar-tukar liriknya sampai kalimah Allah pun terlalu panjang. Itu kita takut nanti agama itu akan berubah bentuk. Dari begitu mudah, cantik, sekarang dia jadi macam konsert. Dia macam orang Nasrani. Orang Nasrani pun dulu bagus, ikut zaman Nabi Isa, betul. Lama kelamaan dia pun lagu lah. Dia punya lagu, gereja pun lagu. Mungkin di Malaysia tak ada lagi, tapi kalau di negeri-negeri barat, khususnya orang kulit hitam, orang kulit hitam suara dia bagus. Jadi dia sudah ada kumpulannya dengan muziknya, semua dah masuk ke dalam. Kita pun sudah mulai mengikutlah. Mula dengan suara, lepas tu gendang pun masuk. Bukan? Ya, kalau walimah nak buat itu dibenarkan. Tapi nak zikir pun dah begitulah. Akhirnya orang buat break dance. Jadi memang kalimah itu kalau ada contoh, kata kita boleh sampai panjang tak kena pasal. Ada contoh buat, saya mudah saja. Apa-apa yang kamu nak suruh kita buat, ada contoh, kita buat. Bila tak ada, saya berhenti di situ. Tauqifiyah. Kerana itu lebih selamat. Kita yakin tidak ada satu ibadat yang paling disenangi oleh Allah, yang paling sempurna, yang paling baik daripada ibadat yang telah dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan ringkasnya. Nah, ada soalan yang kedua. Fadhal. Sekali lagi. Maulid Akbar. Ya, ini pun istilah kita lah, kan. Pertama kita tahu maulid ini zaman Nabi orang tak buat. Isteri Nabi tak buat. Sahabat yang begitu sayang Nabi tak buat. Imam Syafi'i tak punya buat.
Tapi kita sekarang suka buat kerana kita suka ada majlis. Kerana setiap majlis begitu melibatkan kewangan, kita suka duit. Semua ada agenda masing-masing. Kemudian pula nanti kita bila kumpul ada makan lagi. Ini is a good business lah. Jadi kalau ada kita amal, oleh kerana tidak ada ya, tapi mungkin orang akan bertanya juga, maaf ya, Ustaz, kita kata ini tak boleh sambut Maulud Nabi, hari keputeraan Nabi kita tak mau sambut, hari keputeraan lain kita sambut. Bagaimana? Takkanlah manusia ada yang lebih mulia dari Nabi? Betul juga, Nabi manusia yang paling mulia. Hari dia tak boleh sambut, hari lain kita sambut, habis juga duit beratus ribu. Ialah itu sambutan ala politik. Ini sambutan agama. Kalau Nabi galak, kita buatlah. Kalau sahabat ada buat pun kita boleh buat. Kan Nabi pun suruh kita ikut khalifah dia, Khulafa ar-Rasyidin. Tapi kebetulan contoh daripada orang yang paling dekat dengan Nabi, paling sayang pada Nabi, tak buat macam kita buat. Sebab itu Nabi juga ingat kepada umatnya, la yu'minu ahadukum hatta hawa'u taba'an lima ji'tu bih. Keimanan kamu tidak akan sempurna kalau kamu tidak ajak nafsu kamu, kawal nafsu kamu supaya nafsu ikut apa yang diajar oleh Nabi, bukan ikut apa yang kamu suka. Itu arahan dari Nabi, pesanan dari Nabi. Jadi kalaulah orang sebut istilah ini, istilah maulid saja kita tahu bukan dari Nabi. Zaman Nabi, sahabat nak muliakan Nabi, Nabi larang. Dia takut nanti Nabi kedudukan dia tak sama dengan manusia. Nanti kita takut nanti orang menyembah dia seperti mana orang menyembah Isa alaihissalam. Tamu saya, satu hari apa, ya Rasulullah, ya Rasul, Nabi ajar kita berdoa, ya Allah, Allahumma Rabbana atina. Bukan seru ya Rasulullah, tapi beri selawat atas Nabi, adab doa betul. Tapi kalau nak menyeru, ya Allah, ya Rabbana, Allahumma, kita takut satu masa nanti kita membawa manusia supaya mensyirikkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita tahu kubur-kubur ini, Nabi telah minta Sayyidina Ali, mana kamu pergi nampak kubur-kubur tinggi, ratakan supaya orang tak buat syirik terhadap kubur. Sekarang ada kubur-kubur yang mulai nak diaktifkan, makam-makam yang nak yang nak diaktifkan kembali. Tak lama kita takut pulau besar itu yang sudah dikawal supaya orang tak buat syirik akan hidup balik amalan syirik. Kerana ada kumpulan nak pergi nak selawat di situ. Oh, dia kata Habib sana, Habib sana. Banyak Habib tu. Contohlah. Alhamdulillah kita telah dapat, pihak-pihak majlis fatwa dari dulu dapat menghapuskan banyak benda-benda yang bercanggah dengan Islam, terbawa-bawa dengan ala Hindu dan ala Parsi dan sebagainya. Benda itu mulai dia subur balik, kerana manusia cepat lupa dan lalai. Setengah orang dia sambut kerana politik. Kerana politik ni macam-macam berlaku. Orang ramai kan, orang ramai dia pun sama-sama. Agama tak ikut orang ramai. Kalau agama kata ya orang ramai betul, betul lah kita ikut orang ramai. Tetapi agama kebetulan kata wa in tutik aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan ramai manusia, majority, dia sesatkan kamu. Allah yang bagi tahu. Itu jawapan kita. Ada soalan terakhir nak, fadhal. Zikir
yang dinasyidkan supaya alternatif dari hiburan-hiburan yang moden. Nah, bagaimana zikir dinasyidkan, kita tak nak. Seperti mana kita tahu kan, kita minta pertolongan dari Allah. Saya nak zikir, saya nak zikir yang Allah suka, bukan orang suka. Kita suka buat macam-macam. Jadi nilai zikir akan hilang. Nilai zikir itu hilang. Orang anggap zikir ni sebagai satu nasyid sekarang. Tak cantik, fitnah akan berlaku. Allah dah ingatkan kita, jangan buat benda-benda yang bercanggah. Nabi akan datangnya fitnah. Falyahziril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Bila you buat sesuatu yang tidak ikut sunnah Nabi, kemudian dia anggap baik, lama-lama sunnah akan hilang, benda ni akan ganti. Akhirnya kalau tak nasyid, orang dah tak boleh lah, tak syok orang dah. Tak sedap. Nasyid saja baru. Kalau tak bergerak dah tak sedap lah. Tak lama-lama semua mesti bergerak. Ya. Nanti kita tahu lah modern nasyid dengan apa? Suara. Bukan. Lama-lama muzik akan masuk. Tengok semua kumpulan nasyid dulu mula dengan tanpa ada alat muzik. Lama-lama masuk satu. Masuk satu. Kerana dunia hiburan ini, kalau you tak kawal, kerana dia kata you punya suara hebat lah, kumpulan kamu tu bagus lah, kita nak tambah lagi nilai dia supaya kau ini tidak lokal saja, boleh pergi kepada international. Jadi tambah sini, tambah. Bila kita manusia yang lemah iman, daripada kumpulan jadi solo, lepas itu daripada kita dulu tak ada muzik, lama-lama ini syaitan datang dah. Ini tambah tak apa, itu bagus lagi, you boleh nanti lagu you dahsyat lagi, nanti CD you laku lagi. Lama-lama kita pun dah hilang lah, tok guru ke mana, dalil ke mana, start semua cantik. Lepas itu dia akan hilang nilainya, semakin jauh. Sebab itu tak perlulah, kalau zikir, zikirlah. Kalau nasyid, nasyidlah, senang. Bukan, jangan campur. Macam kalau sunnah, sunnah lah. Kalau bid'ah, bid'ah lah, selesai. Jangan kata bid'ah itu sunnah. Bukan. Jangan pula sebut sunnah itu bid'ah pun tak boleh. Sunnah tetap sunnah, bid'ah bid'ah. Yang halal halal, yang haram haram. Jangan campur adukkan. Nanti takut hilang keaslian agama kita. Itulah peringatan kita, insya-Allah, sehingga kita bertemu kembali, kalau izin Allah, imma di masjid ini atau di tempat lain. Tapi pukul 9.30 kita ada di mata air, boleh kita bertemu di situ, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.